pemberian kesanggupan. Orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu itu juga korban. Biarlah aku yang berkorban. Sanggup dia. Sebab kasih sayang dia. Dan orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu, dan manusia yang kematian kerana nahas, kemalangan, malapetaka dan sebagainya. Contoh orang naik kapal selam itu kan tak jumpa-jumpa, orang cakap berapa ramai yang terkorban. Orang dah tanya, korban juga tu. Kan? Kemalangan yang berlaku itu mengorbankan berapa nyawa. Orang tanya juga, itu juga adalah korban. Dan kalau kita tengok definisi pengorbanan yang mendalam, nak menyelami hakikat pengorbanan, maka kita perlu melihat korban ini. Kalau hari raya korban, orang tahu tu kata nama. Tapi korban itu menuntut satu perbuatan, tindakan, kerja, usaha. Kan? Jadi kalau kita tengok setiap tahun ketika tibanya hari raya Aidil Adha, maka kata kerja yang terbabit adalah kerja-kerja yang terbabit dalam mengorbankan binatang korban itu. Kita tengok. Tapi ramai kadang-kadang ada di kalangan kita yang tidak menganggap hari raya Aidil Adha ni lebih daripada cuti. Dia tak anggap lebih pada tu. Dia kadang-kadang buat dek aja, buat tak tahu aja dia. Sebab pada dia Aidil Fitri tu merupakan raya pada dia. Sedangkan Aidil Adha ni juga tak kurang pentingnya. Hari raya kebesaran, besarnya hari raya. Dan ketika korban lembu, korban kebau yang kita buat ni, bila kita buat ni sebenarnya siap dengan kita melafazkan takbir tu, dengan kita bertakbir, bertahmid, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbang waktu sembelih tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sekali kan kita buat, tuan-tuan muslimin. Kan maknanya dia lebih daripada itu. Jadi oleh itu berkorban bukanlah satu perkara yang mudah. Dia juga menuntut kepada emosi dan juga tenaga. Macam manalah tak emosi pula. Contoh aku ingat aku nak masuk korban lah, dia pun tanya, berapa satu bahagian? 700. Gila betul orang tu cakap. Emosi dia, marah. Apa tu 700? Dia ingat zaman dulu ke 300 satu bahagian, 500 satu bahagian. Lain, hari ni harga dah makin mahal. Satu ekor lembu sekarang ni 5,800, tidak termasuk upah usaha, kerja-kerja nak buat melapah dan sebagainya. Kalau yang buat kat pusat penyembelihan kan, 5,800 sekarang ni. Kalau pergi ke Sabah Sarawak, saya pergi ke Limbang hari tu, kebau lagi murah daripada lembu. Sebab dekat sana susah nak jumpa lembu. Kebau senang. Kebau lagi murah. Sebab kebau lagi banyak. Itu sebab dia boleh buat pertandingan lumba kebau kat sana. Lembu susah nak jumpa. Kat sini lembu murah, kebau mahal. Dan kalau kita tengok, ibadah korban ni adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan pelaksanaannya ada berbagai fadilat yang mana rugilah kita kalau kita tidak menyertai ibadah korban. Kan? Korban ni ada korban sunat, ada korban nazar. Korban sunat, sunat muakkad, sunat yang dituntut bagi orang yang berkemampuan. Orang yang mampu masuklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Malahan sampai dalam satu hadis Nabi disebut, barang siapa yang diberikan kelapangan, yakni kemampuan, tetapi tidak melaksanakan, dia bagi kemampuan, kelapangan untuk melaksanakan ibadah korban, tapi dia tidak melaksanakannya, Nabi kata, maka usahlah dia hampir dekat tempat solat kami. Nabi beritahu. Kan? Seolah-olah memberi penekanan kepada kita, ada kemampuan masuk, tapi ramai cakap mahal, saya tak mampu. Astro full package. Kan? Top up handphone, internet tiap minggu macam nak mati dah kalau tak dapat top up internet tu. Kan? Tapi berkira apa? Berkira dengan Allah, ayat dia. Berkira dengan Allah. Kita tak berasa tengah orang, cakap dari sendiri, aku mampu ke tak mampu? Tu je. Kalau tak percaya, cuba tengok dekat senarai yang masuk bagian korban, yang 5 ekor yang masjid tu kan. Cek balik betul tak tu senarai yang nama sama tiap-tiap tahun. Kadang-kadang ada yang nak berulang-ulang tiap-tiap tahun, dia juga nak masuk, dia juga nak masuk. Kenapa? Tanya dia. Apa kau tak boring ke masuk tiap-tiap tahun? Kenapa kau masuk? Kau tak habis ke duit kau? Tak habis, tuan. Kita sibuk kadang-kadang. Susahlah hidup aku sekarang. Tak tahu kenapa ekonomi sekarang teruk betul. Nak senang, nak lapang, tapi modal tak nak keluar. Tu masalahnya. Duit tak nak keluar pun. Berkira dengan Allah Ta'ala. Keluar duit, tuan-tuan. Dia sebenarnya, kalau orang masuk korban ni, kalau tajuk berkorban kerana Allah, kita cek balik, memang tak ada orang berkorban ni sebab dunia. Tak ada. Carilah orang yang masuk memang sebab dunia. Tak ada.
Susahlah. Kebanyakannya masuk. Sebab apa keuntungan dunia dapat masuk korban juga? Apa keuntungan dunia yang seorang tu masuk boleh dapat? Agak-agak lah, cuba fikir. Ada tak? Tak ada, saya fikir. Adalah satu dua orang yang nak bersibuk nak buat konten mungkin lah. Tapi untuk apa? Untuk apa? Orang masuk, keluar duit ni. Keluar duit, bukannya dapat apa? Bukannya popular apa semua, tak ada. Lembu kot bayar. Bagi, dia masuk 700. Dapat apa? Dapat apa? Kok ia belah dunia, mungkinlah orang yang jual lembu tu mungkin. Yang memiliki kandang tu, dalam kandang tu ada banyak lembu dengan kebau dia. Dia tu mungkin lah, dia kira harga sekarang berapa apa semua. Dia mungkin dapat pulangan lah duit. Tapi orang yang masuk bagian korban, bagi duit 700, 800, 900. Apa keuntungan dunia kat situ? Saya selalu tanya, apa keuntungan dunia? Korban nazar pula, mereka apa? Korban wajib, iaitu bagi mereka yang berniat korban. Aku kalau dapat kahwin dengan dia ni, aku korban seekor lembu contoh. Aku kalau anak aku dapat semua A, aku nak bagi seekor lembu lah. Dia kata nak bagi je, tapi fikir balik nazar. Kan? Kelebihan melaksanakan ibadah korban, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum lagi darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu perelokkanlah korban kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Mana bagi yang terbaik, solid molid. Ini lembu tu bagi lembu yang gomok-gomok, yang sehat, yang cukup umur, kan? Maknanya yang terbaik kita pilih, datang pergi pilih tutur, saya nak yang ini. Berapa harganya? 6,500. Okey, lain kali dia kata. Mahal pula dia kata kan. Cek pula kan, cari tak salah, unding lah dengan tuan punya kan, unding. Ibadah korban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan Islam. Kalau kita tengok sejarah ibadah korban para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan? Dan lain-lain lagi. Dan kalau kita tengok dalil ibadah korban dalam Quran, surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 2, Allah Taala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Selalu baca ayat ni, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lagi baca ayat kan. Ayat yang paling senang dan ayat popular di kalangan bapak-bapak dan suami. Kan? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu wahai Muhammad akan kebajikan, kurniaan yang banyak. Allah bagi kita kurniaan yang banyak, kebajikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu bersolatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan juga sembelihlah haiwan korban sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Tuhanmu. Nampak? Sebagai tanda syukur Allah dah bagi macam-macam, salah satu solat dan sembelihlah. Tu surah Al-Maidah ayat 27 Allah beritahu, dan bacakanlah ke atas mereka itu berkenaan berita dua anak Nabi Adam dengan kebenaran, ketika mana keduanya melaksanakan ibadah korban lalu diterima korban salah seorangnya dan tidak diterima korban yang satu lagi. Qabil berkata, nescaya aku akan membunuh kamu, sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Maknanya Allah tengok niat kita. Nampak tak? Niat kita macam mana. Ada orang masuk korban sebab apa? Sebab nak tunjuk ke orang, ada punya. Kan? Kalau boleh mam, saya nak pesan satu je. Saya bagi tahun ni bagi 3 ekor lembu. Oh alhamdulillah kata imam. Tapi satu je permintaan saya pada imam. Apa dia? Tolong umum sikit sebelum semayang. Wah, macam tu. Dia pula minta imam umumkan. Kalau boleh sebutlah siapa yang paling banyak sekali tahun. Macam tu. Kan? Adalah orang macam tu. Niat dia kan apa? Ada juga tu. Tak main lah lembu. Kita orang kebau. Langsunglah. Kita orang international, masjid kita orang tak main kembu dengan lembu dengan kebau. Kita orang unta, rumah lawan pula unta. Contohlah kan. Jadi berlawan. Tengok perbetulkan niat kita.
Dalam soal Hajj ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan unta ini hadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Ketika ia berdiri di atas 3 kakinya, maka apabila dia tumbang satu putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasai dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Masuklah tuan-tuan. Rugi kalau kita tak masuk. Tak mampu masuk satu bahagian, ambil seekor. Macam tu. Kan payah sangat kan. Tak mampu ambil seekor, ambil satu bahagian. Tak mampu ambil satu bahagian, datanglah ke masjid. Tolong sembelih. Tolong pegang lembu tu. Tolong pegang kaki lembu tu. Ataupun habis taruh, kau tanung mata lembu tu. Kan berburak dengan lembu ni, untunglah kau Allah pilih kau tahun ni, macam tu kan. Kau tak mampu juga, tolonglah lapah-lapah daging tu. Tak mampu juga, tolong timbangkan lembu tu. Daging lembu tu timbang-timbang setengah kilo 600 gram tu timbang. Lepas tu tak mampu juga, tak apalah, pergi hantar dekat rumah orang yang nak terima ni, hantar kat rumah-rumah orang yang tak dapat datang, pergi hantar. Tak mampu juga, kau beratur lah, ambil bahagian kau balik lah, payah sangat kan. Kalau tu pun tak boleh, tunggulah kat rumah, nanti orang hantar kat rumah kau. Itu sebabnya kalau tengok berbanding daging akikah dengan daging korban, dalam akikah kita disunatkan masak manis, kemudian kita bagi kat orang. Disunatkan bagi sedekah dalam bentuk dah siap masak manis bagi kat orang. Kadang-kadang orang cakap, saya bukan tak nak buat akikah Ustaz, belum mampu lagi. Sebab macam mana, yalah tahulah kenduri. Siapa sebab kenduri? Siapa sebab kenduri? Kan? Kalau kata seekor kambing, kalau 2 ekor kambing ataupun satu bahagian, kita ambil, kita masak, kemudian kita agih-agih hantar je ke rumah jiran-jiran, cukup lah, tu kekah dah tu kan. Kenduri tu kita nak buat, nak berjamu makan, kalau mampu buatlah, kalau tak mampu bagi je, itu kekah dah tu kan. Sekarang ada orang tak tahu tu, dengar kekah tu mesti kenduri kan, tak semestinya. Manakala banding dengan akikah dengan korban pula disunatkan kita bagi mentah, bagi daging mentah dekat orang. Kena dapat pada fakir miskin, golongan asnaf yang susah-susah ni, bila dia dapat, jadi dia boleh sama ada nak masak makan sendiri ataupun daging mentah tu dijual pula ke orang untuk dapat hasil untuk teruskan kehidupan dia. Itu hikmahnya di sebalik kita bagi daging mentah. Tuan-tuan, kita nampak macam biasa tuan-tuan, dekat luar negara tu, oh ya Allah Akbar. Di Mali, Kongo, saya Ustaz Jafri, Ustaz Elias kan, Ustaz Hafizah Musa kan, kita orang kan terbabit dengan Yayasan Budi Islam Malaysia tu, bagi dekat Mali, Chad, Kongo tu kan. Memang kalau kita nampak macam malahai orang luar tu, kalau kita bagi dekat dalam kampung ni pun ramai yang susah. Tapi kita kat kampung itu insya-Allah lah, saya yakin dekat kampung-kampung kita ni kebanyakannya daging sampai kat rumah dia kan. Melainkan ada orang yang tidak dimaklumkan, tak tahu dia duduk dalam paya ke bawah tanah, duduk orang pun sampai tak tahu dia kat mana kan. Tapi kebanyakannya kita akan hantar kat rumah dia. Tapi di Afrika tu nak bagi hari ni nak pembahagian daging korban tu hari ni pukul 10 pagi, malam tadi tengah malam dah beratur. Tengah malam dah beratur, punya susah dia nak tunggu kita bawa daging tu bagi kat dia, baru dia dapat makan. Macam tu. Dia orang minum air pun air lumpur tu yang masak minum. Lumpur tu kepal-kepal bakar jadi biskut untuk dia makan. Bayangkan. Di Kemboja tuan-tuan, saya dulu pernah buat korban kat sana. Syukurlah dulu saya tak macam mana, mak saya ajak saya pergi 3 tahun turut saya pergi korban dekat Kemboja. Melayu Campa ni, kampung-kampung Campa, Melayu Campa ni kan pergi kan. 100 ekor lembu, kadang-kadang satu kampung tu sampai 100 ekor, 80 ekor kita sumbangkan. Dan 100 ekor lembu tu biasanya dia akan sembelih dalam 90, 95, tinggalkan 5 ekor je. Kita raya ketiga, raya pertama, kedua raya kat kampung kita, kemudian naik flight pergi Kemboja. Bila sampai kat sana hari raya keempat tu baru sembelih lagi 5 ekor tu syaratnya. Sebab kita datang, kemudian dah sembelih-sembelih, kita lapah, kita timbang, budak kampung tu bawa naik motor, kita duduklah belakang bawa daging tu, bawa beras satu kampit dengan bawa duit sikit, hantar kat rumah orang tu. Ya Allah, budak-budak yang macam ni telanjang pun ada lagi, baju tak ada. Besok pergi bagi, kalau ada yang pakai baju tu pun semua sumbangan orang kita.
Orang kita banyak sumbangan bagi baju-baju kan, tak ada. Mak saya dah tahu pergi tiap-tiap tahun tu, dekat rumah dah siap packing dah, jajan-jajan coklat-coklat yang kecil-kecil yang murah tu, packing sebab tahu turun bas berkerumun dia datang. Dia nampak orang Malaysia, dia tahu orang Malaysia ni pemurah. Bila kita bagi, bila saya pergi hantar tu naik motor sampai tu, dia nampak kita hantar daging, dia peluk kita, menangis. Bau dia jangan cakap lah tuan-tuan. Ya Allah, bau dia lagi teruk daripada bau daging. Bayangkanlah, ni bukan nak kata apa, ni tak realiti dia. Orang ni susah hidup. Dan orang ni, orang Kemboja ni, dia peti ais tak ada. Daging tu disidainya dekat pagar tu, sangkut dia, kering kan. Bila nak masak kan, dia ambil, dia rebus lah, buat sup sampai habis, tinggal tulang pun ulang beberapa kali masak. Punyalah kita ni kadang-kadang berebut bahagian, bukan orang sini, orang Bera tak ada ni, tempat lain berebut bahagian sudahnya sampai busuk dan bertais, tak makan. Bayangkan perangai orang ni kadang-kadang. Tu belum cerita lagi melapah tatap belakang. Tu belum cerita lagi. Kat Bera tak ada ni, tempat lain. Betul. Jadi dia orang ni mengharap betul, menangis-nangis dia bila kita bagi. Dah lah dia orang miskin. Ada tu bukannya miskin harta je, miskin agama pun ada. Melayu Campa ni dia ada dua, Cam 5, Cam 7. Campa ni, Melayu Campa, ada Melayu Cam 5, ada Melayu Cam 7. Cam 5 macam kita semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang sekali sehari, 7 kali seminggu. Ada pelik tuan-tuan ni, tapi itulah dia. Itu sebab kita datang. Itu yang Mufti Kemboja Datuk Haji Kamarudin beritahu, kalau nak bagi sumbangan datang melalui dia. Kadang-kadang ada orang bagi sumbangan. Kita Malaysia ni antara yang pemurah lah. Kita banyak bagi masjid dengan surau. Sampaikan terlalu banyak masjid dan surau dah di Kemboja, sampaikan orang tak ada dah nak pergi, sebab dia pecah banyak kan. Sekarang ni bagilah sumbangan duit. Ada sekali saya pergi tu, kumpul duit daripada macam-macam, siapa nak bagi sumbangan kat Kemboja, saya nak pergi Kemboja ni, kumpul. Alhamdulillah dapatlah dia orang buat. Kalau tidak belajar dekat garaj tu, bawah bumbung tempat parking kereta tu, dengan tanah, lantai tanah ni, dia duduk bersela mengaji macam ni. Pegang meja pun tak ada, duduk bersela, susah. Cakap macam mana. Itu sebab saya kata, kalau ada orang bagi sumbangan kat luar, tuan-tuan jangan bunyi banyak sangat bising lah, orang negara sibuk. Tak, sebenarnya orang luar memang teruk susahnya. Kita ni insya-Allah kebanyakannya tolong bagi tahu je, jangan tak beritahu. Ada tahu, ada yang terlepas beritahu kat masjid. Tuan imam nak bagi tahu ada satu rumah ni setiap tahun memang tak dapat. Ya ke? Mana rumahnya tu? Kita pun cek boleh. Kita akan hantar insya-Allah. Tapi di luar negara memang susah betul. Kesian tengok, susah. Dhaif betul. Ada satu rumah orang tua tu kita bagi sumbangan tu. Rumah ni macam ni dengan dinding dah lebih kurang jauh lagi lah, dekat ujung tu, dekat grill tu, bilik apa tu, bilik pegawai masjid tu kan. Macam tu lah jarak dia. Nampak ni paya-paya lopak ni sampai sana. Rumah dia kecil, buruk tu, lagi buruk daripada pondok dusun tu kan. Ya Allah Akbar, tengok kan. Lepas tu pakcik tu datang tunggu kita bagi ni, nangis dia. Lepas tu bila bagi, saya tanya duduk dengan siapa. Ada tukang terjemah ni dalam bahasa Khmer, bahasa Kemboja. Bila tanya, dia duduk seorang. Isteri tak ada ke? Isteri kat hospital. Kenapa pula? Sakit. Tak pergi jaga, tak ada duit nak pergi jaga. Habis macam mana? Doa lah, kalau dia hidup dia balik lah. Betul, nak tunjukkan susah ni, susah. Nak cakap apa? Dia dikatakan keadaan di Kemboja tu hari ni adalah sama dengan Malaysia tahun 60-an dulu. Itu hari ni Kemboja. Sekarang ni lah kerajaan. Kalau tidak dulu, gaji mufti Kemboja 500 sebulan. Gaji mufti negara, bukan negeri tau, negara Kemboja RM500 sebulan. Tapi sekarang alhamdulillah gaji mufti pun dia dah naikkan. Gaji guru-guru agama pun dia dah mula naikkan. Sebab presiden dia ni, dia dah mula nampak yang undi orang Melayu Islam banyak bagi dia menang. Dia dah mula dah bagi perhatian pada orang Islam. Tu dia. Susah nak bagi tempat orang kan, tengok baru tahu tak apa susah kan. Saya kadang-kadang pergi dekat bandar Pekan kan, dia datang dia bawa anak minta duit kan. Dicubit dia budak tu, biar budak tu menangis.
Saya bagi bukan sebab kesian kena cubit tu. Tu saya bagi. Tapi macam tu lah dia orang buat macam mana. Level kita ni kan, bila susah ni macam tu lah tuan-tuan. Begitu juga dalam hadis Nabi, hadis riwayat Ad-Dalami, gemukkanlah haiwan-haiwan korban kalian kalau sungguh haiwan itu adalah kenderaan kalian saat melewati titian sirat kelak. Hadis riwayat Ad-Dalami. Begitu juga hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kemampuan tapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat salat kami. Fikirlah, macam itulah penekanan yang Nabi berikan kan. Jadi begitu juga kan, dalam satu hadis lagi dia beritahu bagaimanakah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan anak perempuan baginda Fatimah datang semasa sesi penyembelihan binatang korban, kerana bila darah pertama binatang tersebut jatuh ke bumi, Allah memberikan pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Begitu juga kan, daripada Zaid bin Arqam dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya yang bermaksud, ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang akan kami perolehi daripadanya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, bagi setiap oleh rambut ada kebajikannya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap oleh bulu ada kebajikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap tu semua ada manfaatnya. Cuma memang disebut sesungguhnya darah dan daging sama sekali tidak sampai kepada Allah, tapi ada kebajikannya, kiraannya tu ada kan? Tidak sama lagi sampai pada Allah, tetapi yang sampai pada Allah adalah keikhlasan, amal soleh dan ketakwaannya tu yang sampai pada Allah. Tu sebab penting sekali lagi, letakkanlah niat yang betul, jangan letak niat yang bukan-bukan. Kadang-kadang tu kan dia berlumba nak tengok siapa lagi handal. Kadang-kadang tu dia bukan bergotong royong dia berroyong gotong. Dia datang ramai-ramai, yang dia sibuk ambil gambar, masuk dekat dalam media sosial, ambil gambar dia tengah pegang lembu tu sambil menung. Macam tu lah. Ayat dia sesungguhnya, dia punya caption tu kan, sesungguhnya daging dan darah ini sama sekali tidak sampai kepada Allah. Ayat dia. Wahal apa yang ambil gambar tu dia balik tu. Tak ada buat kerja apa pun tak buat kan. Ada orang macam tu. Berlumba-lumba nak upload, berlumba-lumba nak muat turun konten. Kan, kadang-kadang kesian tengok orang yang berlumba-lumba nak masuk konten ni, nak tunjuk apa pun tak tahu. Akhirnya benda-benda yang kita tunjuk ni, kita menunjuk-nunjuk ni tak dapat pahala tuan-tuan. Itu sebabnya tajuk berkorban dan terkorban. Apa yang terkorban? Pahala tu terkorban. Bila niat tak betul kan, berlawan-lawan dengan orang, nak tunjuk dengan orang siapa lagi hebat, nak tunjuk dengan orang siapa lagi banyak, setakat 5 ekor pebarang kan. Tak apalah tuan-tuan kan, sebenarnya ya dah itu tahun tu alhamdulillah ada juga kan. Sekor lah, apa susah, sebelum tengah hari dah selesai, apa takut kan. Macam tu lah ceritanya tuan-tuan kan. Hukum hakam ibadah korban, sembelihlah pada tarikhnya. Janganlah pula kita ni sebabkan tak banyak kita settlekan awal. Jangan macam tu kan, kita sembelih siap-siap hari ni, lepas pagi raya dah settle. Tak boleh, dia mesti hari tu juga. Sembelihlah haiwan yang terbaik dan sihat kan. Korban yang terbaik adalah pada haiwan yang terbaik. Haiwan korban perlu sempurna dan tidak boleh ada sebarang kecacatan, termasuklah tanduk yang patah kan. Yang ketiga, haiwan ternakan mencapai umur sembelihan. Umur sembelihan adalah umur di mana saiz haiwan berkenaan sesuai untuk dijadikan korban lalu diagihkan. Macam tu juga membahagikan daging korban secara adil. Pembahagian yang biasa dilakukan adalah 1/3 untuk diri sendiri dan fakir miskin dan orang ramai, namun menyedekahkan keseluruhannya dengan hanya mengambil sedikit untuk sekadar berkat adalah lebih afdal. Tapi kalau sedekah wajib, sikit pun tak boleh ambil, semua bagi ke orang ya. Niat ibadah korban memang kita kena niat betul-betul lillahi ta'ala. Kalau tidak jadi rugi. Macam orang kahwin, orang kahwin macam tu, niat kerana Allah kan. Datang tolong orang ni kerana Allah, kerja kerana Allah, semayang kerana Allah, sedekah kerana Allah. Jangan risau tuan-tuan, takkan miskin kita dengan masuk bahagian korban. Malahan Allah akan gantikan rezeki kita, jangan kita risau
Kan? Jadi perbetulkan niat kita, bukannya untuk menunjuk-nunjuk. Ada orang tu kahwin pun nunjuk-nunjuk ke orang. Tengok semalam pecah rekod kan, pecah rekod semalam pernikahan yang paling pantas sekali, pantas bercerainya. Sebelum ni ada satu kes di Terengganu, hari ni kahwin besok cerai. Tapi semalam yang viral semalam, mas kahwinnya RM22,222.22 mas kahwin. Tapi tengah nak baca taklid ni, lafaz taklid ni baru nak baca ni kan, terdengar keluarga perempuan sebut, duit hantaran tak cukup RM1,000 tu. Langsung dia ceraikan kawan tu, talak 3 depan semua orang. Ya main. Kita pun tengok pelik ni tuan-tuan. Sekarang ni banyak benda-benda pelik. Nak macam mana kan? Orang yang saudara mara tu pun satu memakak apa hal kan. Benda bukan tak beli gunting belakang. Kau tak cukup RM1,000 cakap lah, tak cukup RM1,000 cakap. Ni kau jorit-jorit dengan apa hal? Itu satu hal lagi kan. Itu semua tanya balik, kahwin tu kerana apa? Nikah kerana apa? Kan? Itulah ada macam-macam tuan-tuan kan. Orang-orang yang kahwin dengan ni macam niat, kenapa kahwin? Mak bising gitu. Kenapa kahwin? Dah banyak umur dah. Adalah seorang dua yang jawab kahwin kerana Allah. Itu pun orang yang dah kahwin. Kan? Itu yang jawab niat kerana Allah. Siapa yang patut berkorban? Pertama orang Islam, yang kedua orang yang berkemampuan dari segi harta benda. Dan kalau kita tengok dalam kisah ni, kita mengambil ibrah daripada peristiwa Nabi Ibrahim. Itu yang ada orang yang lahir salah hari bulan tu pernah cakap, ada satu perempuan yang lahir salah hari bulan. Dia kata mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Kalau tuan-tuan ingat lah, ada seorang tu, dia kata macam tu. Makna orang tu dia tak dengar sirah, tak baca sirah. Dia tak dengar daripada ceramah-ceramah pun dia tak dengar. Majlis ilmu pun tak nak dengar. Melayan kebangangan diri sendiri. Macam tu lah ayat dia kan. Jadi orang macam tu jangan dilayan tuan-tuan. Layan macam tu dengan kita-kita poning sekali. Macam cerita Kaldai dengan rimau lah. Pernah dengar tak cerita Kaldai dengan rimau? Kaldai dengan rimau, pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Kaldai dia bergaduh dengan harimau. Dia cakap dengan rimau tu, kau nampak tak rumput ni? Nampak? Rumput ni warna biru kan? Kaldai tu cakap. Maka rimau tu marah lah. Hijau lah, kau buta ke apa? Yang seorang cakap biru, seorang cakap hijau. Seko seorang mak, seko cakap hijau, seko cakap biru. Kaldai kata biru lah. Rimau cakap hijau, kau buta ke apa? Hijau, biru tu. Bergaduh. Gaduh dah makin panis kan. Akhirnya Kaldai kata, macam ni lah, tak payah banyak cerita, jom kita mengadu dengan gajah. Jumpalah dengan singa. Raja dia rimba. Dia bercakap, wahai singa, aku nak mengadu ni. Apa hal lah Kaldai? Pagi-pagi dah mengacau ni. Tak adalah. Betul tak? Aku bergaduh dengan rimau ni. Aku nak tanya kau, wahai singa, betul tak rumput ni biru? Singa kata, betul lah tu. Kata singa, betul lah tu. Kan aku dah kata, sekarang ni rimau ni tak percaya. Rimau dah senyap, tak cakap apa. Terkejut dia bila singa cakap yang rumput tu biru. Jadi sekarang aku cadangkan kepada singa, tolonglah jatuhkan hukuman kepada harimau, sebabkan dia ni tak nak dengar cakap aku cakap yang rumput tu biru. Maka singa pun jatuh hukuman kepada rimau. Aku jatuhkan hukuman 5 hari kau tak boleh berburak dengan mana-mana binatang, kau kena diam. Rimau pun diam. Kaldai pun balik dengan kaldai-kaldai yang lain. Dia pun celebrate kemenangan dia tu. Dia celebrate dekat Starbucks. Kaldai dengan kaldai ni punya happy lah kan. Punya happy dia celebrate dengan kawan-kawan dia. Harimau tak puas hati. Harimau pun cakap dengan singa, wahai singa, kan macam mana kau boleh dengar cakap dia Kaldai tu? Bukan ke rumput tu hijau? Maka kata singa, aku tahu rumput tu hijau. Habis tu kenapa kau pergi layan? Macam tu lah. Kau badan kau tagap, kau kuat, badan kau bolang-bolang, orang semua respect dengan kau. Otak kau pun cerdik. Yang kau pergi layan bangang Kaldai tu suruh kata singa. Kaldai tu kau lawan dengan dia sampai bila pun kau takkan menang. Dah dia kepala otak memang macam tu. Dia cakap biru. Kalau itu sebab bila dia tanya aku biru, biru-biru lah. Kalau dia kata balang-balang pun aku cakap lah balang-balang kan? Sebab aku tahu tak ke mana bila kau berlawan dengan Kaldai ni. Macam tu lah tuan-tuan. Perempuan yang tadi tu tak salah tuan-tuan lawan.
Orang yang poning-poning ni jangan layan. Bila layan tuan-tuan pun poning sama. Ya, sedangkan kisah Nabi Ibrahim tu, kenapa Allah uji? Allah uji sebab nak uji keimanan kita. Allah uji Nabi Ibrahim. Kenapa Allah uji Nabi Ibrahim? Bagi mimpi. Bagi mimpi kepada Nabi Ibrahim, suruh sembelih anak dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia dipilih? Untuk makluman semua, ada yang dah tahu, tak apa, kita refresh balik cerita ni. Sebab Nabi Ibrahim bukan senang nak dapat anak tuan-tuan. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar berpuluh tahun kahwin tak dapat anak. Sekali dapat anak pula, bukannya dapat duduk sekali, kena pula keluar berdakwah, tinggalkan anak. Sekali baru nak bersama, nak merasa kasih sayang anak, anak nak rasa kasih sayang dia, tiba-tiba sampai perintah Allah, sembelih anak kau untuk korban. Jadi bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Jadi ujian tu berat. Ujian tu berat. Nabi Ibrahim bila dapat mimpi tu, dia nak double confirm. Dia tanya isteri dia, wahai isteriku, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita untuk korban ni. Apakah pandanganmu wahai Siti Hajar? Maka jawab isteri dia, wahai suamiku, seandainya mimpimu itu tidak disertai dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi kalau mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam kalau orang rumah kita lah macam tu lah, kita cakap agak-agak apa jawapannya? Yang tadi abang dapat mimpi kena sembelih anak kita untuk korban. Apa pandangan kau? Tahu tak bini kita jawab apa? Membuta tengah hari, membabitkan walid pula kata. Agak macam tu lah. Sebab mimpi kita tak sama dengan mimpi Nabi Ibrahim. Tak sama tuan-tuan. Kemudian Nabi Ibrahim tanya tak anak dia, wahai Ismail, ayah anda dapat mimpi kena sembelih kau untuk korban nanti. Apa pandangan kau wahai Ismail? Tahu Nabi Ismail jawab apa? Wahai ayah andaku, kalau itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Cuba anak kita, tuan-tuan, try anak. Senyal Alung, ayah dapat mimpi kena sembelih kau untuk raya korban ni. Apa pandangan kau, Long? Alung pun jawab dengan tenang, macam ni lah ayah, kalau ayah nak sembelihlah hangah, daging dia lebih sikit tu, agak macam tu lah. Dia akan lepaskan nyawa dia. Sebab tak sama tuan-tuan, tak sama. Tapi Nabi Ismail dalam satu riwayat menyatakan, dia siap bagi dengan ayah dia, ayah andaku, ini baju-baju pakaian aku, nanti kalaulah lepas aku disembelih nanti dan ibuku rindu kepada aku, maka kau berikanlah pakaian ini supaya dia dapat bau-bau badan aku. Macam tu tuan-tuan. Dan selepas daripada nak sembelih, dah ambil keputusan, dah muktamad nak sembelih anak dia ni, heboh lah penduduk-penduduk sekitar, semua bising, gila Ibrahim ni, apa hal pula anak dia sendiri nak disembelihnya? Nanti lama-lama besok jangan-jangan kita pun disembelihnya. Nampak? Nak bagi tahu tuan-tuan, setiap kali buat benda baik tentu akan ada ujian. Orang bercakap macam-macam. Apa hal dia kau bagi sampai seekor lembu? Tak payah, orang semua masuk satu bahagian je. Wah, dia pula cakap, tak payah, mubazir, baik kau simpan duit kau. Ada pula wakil setan kat situ kan, dia lah merasa ada. Alah, itu semua nunjuk-nunjuk lah tu. Nampak ada kat ayat tu. Pedulikanlah tuan-tuan orang cakap. Dan dalam satu riwayat lain, Nabi Ismail siap bagi tahu, wahai ayah andaku, nanti kalau kau nak sembelih aku, kan, nak sembelih aku nanti, kau jangan lupa, bila kau dah tahu kat mana kau nak sembelih itu nanti, kau ambil kain tutup mata kau ni, sebab takut kalau kau nampak aku, kau tak tergamak, kau tak sampai hati nak sembelih aku. Tengok Nabi Ismail sampai macam tu sekali lah. Dan ada pandangan kata, sebelum pun sempat sembelih, Allah gantikan dengan seekor kibas. Ada satu pandangan tu pula kata, dah siap macam ni, tutup mata, sembelih, terperciklah darah tu kena dekat badan Nabi Ibrahim, mengelotak-ngelotak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka mata, dia tengok rupa-rupa yang disembelih tu adalah seekor kibas. Allah nak uji sahaja, Allah gantikan dengan binatang korban, iaitu seekor kibas. Kibas ni sadap tuan-tuan.
Saya dah rasa dah masa kat Taif tu makan kibas golek panggang terbaik. Kan lain macam sadap rasa dia punya cakap menyarap dek sadap macam tu lah. Kan tuan-tuan, kalau dapat rasa-rasa lah tuan-tuan kan. Jadi itulah cerita yang sebenar. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah uji kita untuk yang terbaik. Ada seorang datuk tu, ada seorang datuk Seri ni dengan Datin Seri. Dia tengah, anak dia ada masalah, kena operate. Anak dia kena operate, malam ni operate. Tengah berlangsung operation dia tu, esok tu dia kena pergi haji. Dia dapat tahu malam ni pun dapat tahu kena pergi haji. Dia kena tinggal anak dalam bilik operate tu. Dia telefon saya. Macam mana Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya sekarang dalam dilema ni, anak saya dalam bilik operation tu, dah selesai dah operation, tetapi tengah tak tahu keadaan dia belum stable lagi. Macam mana tu Ustaz? Saya kata poilah. Saya terus bawa kisah Nabi Ibrahim. Allah uji tu sebab apa? Pergilah haji tu, pergi. Mudah-mudahan Allah jaga anak. Sampai dekat airport, dia dah siap nak pergi, dapat tahu anak je dah stable. Pergi buat haji. Alhamdulillah balik, anaknya sihat, bawa terus anak pergi umrah lepas tu. Allah uji kita ada sebab tuan-tuan. Kita takkan tak yakin dengan apa Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita nak senang, kita nak kaya, ada orang cakap tu. Kalau boleh nak duit banyak, kalau boleh, tapi modal tak nak keluar. Modal masuk satu bahagian pun tak nak. Jangankan satu bahagian, sumbek solai dalam tabung pun tak ada kadang-kadang. Kan? Bukan orang sini tu, orang sini okey. Tempat lain. Itu sebab tuan-tuan, apa sebabnya kita berkorban? Salah satu fadilatnya pertama, berkongsi rezeki dan nikmat Allah. Kan? Berkorban didik kita, mendidik diri kita yang rezeki itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mengajar kita agar tidak sombong dengan hasil titik peluh kita. Saya masuk satu bahagian, tahun depan masuk dua bahagian, kemudian masuk seekor, ajak kawan-kawan kita sama-sama masuk. Ada tuan-tuan, ada orang tu dia nak masuk tak mampu, dia ajakkan kawan dia kongsi semua sikit, dapat masuk, kongsi, dapat satu bahagian, tak apa tuan-tuan. Itu usaha kita ikut kemampuan kita. Kita nampak kecil tuan-tuan benda ni, tapi pada orang yang menerima tu, Allah besar maknanya pada dia. Ada orang tunggu gayu korban baru nak dapat makan daging tuan-tuan. Daging korban ni lain sedap tuan-tuan kan. Tuan-tuan tengok masak ampap masak lemak cili api, dia terangkit koning tuan-tuan, dia sedap macam tu lah kan. Macam tu lah, berkongsi rezeki dan nikmat Allah. Tu pertama. Kedua, mendidik diri kita supaya jauhkan diri dari harta. Maknanya jauhkan diri tu, jangan terlampau sayang dengan harta dunia ni. Terlampau sayang harta dunia jadi kedekut. Makin banyak makin kedekut, makin banyak makin kedekut. Jadi jangan kedekut. Kadang-kadang dia bukan kedekut lagi, kedamut. Kedekut campur komut. Macam tu. Apa yang payah sangat boleh bagi tuan-tuan. Harta dunia bukan bawa mati. Itu sebabnya Iskandar Zulkarnain dalam sejarah dia adalah salah seorang raja yang paling soleh dan takwanya paling tinggi kepada Allah Ta'ala. Dia beritahu, kalau aku mati nanti, pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku, dia kata. Kemudian waktu usung jenazah aku nanti, pastikan tabur segala harta kekayaan aku menuju pergi ke kubur. Tabur harta kekayaan aku. Ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku tertekulai biar orang nampak. Semua tanya kenapa pula? Pertama, tabib ni bahasa kita doktor lah. Tabib yang handal-handal usung jenazah aku nak bagi tahu kat semua orang macam mana hebat pun doktor tu, macam mana hebat pun tabib tu, dia takkan dapat halang kematian daripada berlaku. Bila usung jenazah aku tu, tabur harta kekayaan tu, apa akan berlaku? Orang akan berebut-rebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Nak bagi tahu, harta banyak macam mana pun tak boleh bawa masuk dalam kubur.
Dan yang ketiga, tangan kau terkulai, suruh orang tengok. Kenapa? Biar orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong, tak bawa apa-apa. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu, Fauziah Latif. Masa dah time, kata budak sekarang, kan? Dah sampai masa mati, nak buat macam mana? Itu sebab jangan tangguh-tangguh. Kalau rasa nak baik korban, tahun depan lah. Jangan tangguh, belum tentu ada esok bagimu, kata Jin Samsudin. Kan filem dulu kan, tiada esok bagimu, esok masih ada. Belum tahu. Belum tahu. Jadi kalau nak masuk korban, jangan tangguh, masuk tahun ni. Tariklah mana-mana duit yang ada, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok rezeki tuan-tuan berubah, tuan-tuan cubalah masuk korban. Percaya cakap saya. Takkan tak yakin. Nabi sebut, Nabi kata apa? Takkan berkurangan harta orang yang berinfak di jalan Allah, malahan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang ayat bertambah, bertambah, bertambah. Takkan tak percaya? Saya dulu dah buat dah. Saya dah buat, tuan-tuan, kan? Saya dah dapat rasa. Sebab tu saya tekat senarai nama berulang tu, sebab orang tu dah rasa. Bila dia bagi, lagi murah rezeki. Bagi, lagi murah rezeki. Masuklah, tuan-tuan. Cuba masuk dulu satu bahagian, nak tengok rasa dia macam mana. Kemudian letakkan dalam azam, kalau aku ada nyawa lagi, aku nak masuk tahu 2 bahagian pula tahun depan. Macam tu tak apalah. Aku ingat lagi 5 tahun aku nak masuk seko. Jadi tahun ni tak masuk pun. Macam mana? Kan? Masuk, tuan-tuan. Masuk. Rugi kita. Saya dulu, saya ingat lagi, ni dalam aspek yang lain lah, kan? Saya pergi umrah masa tu, saya ni biasalah tiap-tiap tahun, alhamdulillah ada rezeki orang taja kita pergi. Masa tengah meletup-letup nama Samsul Debat, masa tahun awal tu, kan? Saya ingat saya ditaja oleh TH Travel, tabung haji. Pergi masa tu, alhamdulillah saya dapat free 1 tiket. Saya bawa adik saya. Masa tu punya mewah. Adalah bayaran untuk saya pula tu, sebagai duta, letak muka saya, kan? Ramailah yang pergi masa tu, penuhlah satu flight tu, kan? Yang jadi apa tu, bila sampai dekat sana tu punya mewah lah, kan? Saya dengan adik saya sebilik, seorang 2 katil, seorang 2 katil, punya lebar katil queen tu combine. Seorang 2 katil, guling-guling tak jatuh lagi, guling-guling tak jatuh lagi. Tapi bila dah selesa sangat, bilik selesa besarnya dengan seorang 2 katil, mulalah lihat nak turun. Tapi bukan nak cerita tu lah. Tapi tahun lepas bulan 2 saya pergi dekat hotel Golden Tulip ke, dekat hotel tu, lagi dahsyat. Saya seorang 5 katil, dia ada 5 katil single. Jadi lepas subuh katilnya, lepas zuhur katilnya, lepas asar katil, macam tu lah. 5 waktu, kan? Tapi nak beritahu, waktu saya pergi dengan TH Travel tu, masa tu lah saya, lepas tu mak saya pun nak pergi, saya bawa mak saya pergi. Adik saya dapat free, saya bayar tiket mak saya pergi. Tengok, masa satu hari tu di Madinah, di Hotel Movenpick, lepas makan tengah hari, tak silap saya, tengah duduk-duduk kat luar tu, saya cakap dengan mak saya, mak, rasa-rasa nak bawa lah ahli keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak tolong dia orang bawa pergi umrah. Saya kata, mak saya kata apa, kau jangan main-main ni Madinah ni, kau cakap kau kena buat ni. Saya pun okey lah, buatlah. Kira tahun demi tahun. Masa saya pergi dengan TH Travel tu 2017, baik saya 2017, tiba-tiba 2019 baru boleh bawa. 2019, awal 2019 ke hujung 2018 macam tu lah. Kira-kira punya kira, yang nak bawa ni 15 orang menong. 15 orang, 2 menong. Pertama saya, kedua buku akaun tu, kan? Dulu mana ada online ni, tak. Kalau yang banyak-banyak tu kena pergi bank, isi borang apa semua, transfer zap, menong. Masa tu terdengarlah bisikan kat telinga tu, nak tunjuk saya manusia biasa. Bisikan kat telinga tu, padan muka kau. Kau cakap sedekah tak pernah miskinkan orang, kau rasakanlah. Macam tu lah terdengar. Saya kata lantak lah kan.
Lepas tu bila sampai di KLIA, nak berlepas pergi, tengok masing-masing dah pakai kain ihram, ada family hantar. Masa tengok kegembiraan semua orang nak pergi tu, masa tu separuh daripada perasaan duit habis tadi hilang. Separuh je tau, separuh lagi ada rasa lagi, separuh je hilang. Tapi bila sampai di tanah suci, bila dah landing, kemudian diberi taklimat, sekarang duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah sekalian, kita sampai di bumi di bumi Mekah ni, apa semua cerita kan, menangis lah. Bila saya nampak tangisan masing-masing tu, saya nampak kegembiraan. Ada yang punya susah, tak pernah naik flight sepanjang hidup, naik-naik tu pergi Mekah. Cuba fikir, masa tu hilang perasaan, duit hilang, tak ada rasa apa dah. Alhamdulillah, saya syukur saya dapat bawa dia orang. Tapi selang 2-3 hari tu berbunyi pula, nak pergi Taif kena bayar 160 riyal seorang. Aduh, dah ada orang cakap apa, tak apalah, lain kali je lah, ada rezeki sok pergi. Sebab kita tahu dia ada yang tak mampu nak pergi. Saya bayar pula 160 riyal untuk setiap seorang, biar dia orang rasa pergi Taif. Tak tahu bila lagi nak datang. Dan saya beritahu ni kat masjid, saya beritahu, alhamdulillah, balik semula ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Tak sampai 3 bulan. Maksud tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak adalah. Masa tu saya cakap apa? Ya Allah, saya cakap dengan hati saya kata, siapa lagi aku nak bawa lepas ni, ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Dan alhamdulillah, saya beritahu syukur sangat-sangat. Pada bulan 2 baru ni, saya pergi. Saya alhamdulillah masa tu yang pergi dengan saya 45 orang ahli keluarga saya. Betul, bukan cakap bohong apa semua. Alhamdulillah, sebahagian besar tu saya yang bayar. Ada sponsor pergi. Buat tuan-tuan. Tuan-tuan buat, Allah bagi lagi. Buat, Allah bagi lagi. Nak pula kita bagi ni dekat orang ni, dengan sesama Islam ni, kita sumbang bantu orang susahan. Buat. Tuan-tuan tak pernah tengok tuan-tuan, menangis orang ni terima daging ni. Allahu Akbar. Bukan satu benda kecil tuan-tuan. Benda nak makan sedap, nak makan daging bakar ke daging apa ke, dia tunggu kita bagi daging baru dia boleh makan. Ada orang macam tu. Tu sebab boleh masuk lah tuan-tuan. Kita masih buka lagi untuk Masjid Darul Fikri ni, kita buka lagi kan. Buka lagi 700 tuan-tuan. Murah betul. Ni harga combo ni kan, harga rahmah kan. Harga madani, kalau Jawa medeni kan, menakutkan harga 700 kan, tak dapat kat tempat lain tuan-tuan. Iya, kat Seremban 800 setengah, sini 700 lebih ke 700. Ya Allahu Akbar. Janganlah tak masuk tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, menguji iman dan mental orang-orang yang berkorban. Kan kadang-kadang bukan senang nak keluar duit 800 saja-saja untuk benda macam saya kata tadi, tak dapat keuntungan dunia, tak dapat. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, nanti saya beritahu macam mana orang yang beruntung bila masuk korban ini, sebab dia akan dapat keuntungan di akhirat. Kemudian yang keempat, membudayakan syiar Islam dalam masyarakat. Nak biar semua orang ni, nak tunjuk dekat orang kita ni korban ni sebab apa? Bukannya sebab, kadang ada orang main-mainkan sentimen, menyeksa binatang kan, orang main sentimen. Tengok ya, Nabi nak sembelih binatang korban, macam mana Nabi, adab Nabi macam mana. Nabi siap dalam 100 ekor unta nak sembelih ni, Nabi tarik seekor. Yang nak sembelih tu Nabi bawa jauh daripada unta-unta yang lain. Nabi gosok-gosok dia. Sekali bila unta tu pandang di tempat lain, dia pandang dah siap dah, pisau Nabi tu tajam, mesti tajam. Serap sekali, sap tumbang seekor. Macam tu. Orang kita ni kadang-kadang sembelih binatang depan member binatang tu, bukan member dia. Sembelih ayam, asah pisau depan reban, hara ayam dalam reban tu kan. Macam tu Nabi cukup jaga tuan-tuan adab ni
Jangan cakap kita menyeksa. Kalau kita tengok cara kita korban menyembelih binatang lah yang paling jaga adab sekali. Kan? Cukup. Mesti tajam pisaunya. Mesti dengan sekali serap macam tu, okey dah. Ini gerap, tak mau. Gerap, jangan. Jangan macam tu. Ya. Jadi tu nak budayakan syiar Islam. Kemudian kita buat dengan cara cermat, tertib. Dah sudah kita bersihkan balik kawasan-kawasan yang kita sembelih ni. Kemudian merapatkan silaturahim di kalangan orang-orang Islam. Pelaksanaan ibadah korban memerlukan tenaga ramai. Jadi sepanjang proses korban ni dapat merapatkan silaturahim antara satu dengan yang lain. Kita pun dah tak kira dah siapa, kan? Siapa yang B40 ke T20 ke, tak kira lah. Tapi bila dia dah sama-sama buat tu, kita rapat bantu satu dengan yang lain. Kesian orang ni, kesian orang tu. Kita pergi hantar, semua dapat bahagian korban daging. Dan memang sedap. Itu yang ada yang bukan Islam tu tanya, kalau saya nak daging korban tu boleh tak? Sebab dia dah pernah rasa daging tu sedap dia lain macam. Ada yang minta, kan? Ya tuan-tuan. Jadi kita perlu memahami bahawa korban ini bukan hanya ritual semata-mata, tetapi ibrah dan pengorbanan di sebaliknya tu menjadikan kita manusia yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Duit yang kita ada ni bukannya milik kita. Akhirnya bila mati tak bawa masuk dalam kubur. Jadi janganlah berkira dengan Allah, berinfaklah di jalan Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka pengorbanan ini adalah pengorbanan yang sangat penting. Meskipun masyarakat tidak begitu mengerti makna sebenar pengorbanan, tapi menjadi tanggungjawab kita untuk membuka mata hati dan minda kita untuk menerima dan memahami pengertian sebenar dalam sebuah pengorbanan. Siapa saja mampu melakukan pengorbanan, tapi tidak semua orang dapat memahami hakikat sebenar berkorban ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkorbanlah ikut kemampuan kita. Kan, korban. Kita nak pergi tak mampu, kan? Kita nak pergi haji mungkin belum lagi boleh. Siapa yang baru daftar haji hari ni, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2148. Kan? Jadi dah tak boleh tu, masuklah korban. Tak boleh masuk ni, masuklah satu bahagian. Tak boleh masuk satu bahagian, buatlah ikut kemampuan kita. Datang tolong mana yang boleh. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita ingat, kita disunatkan kalau kita sembahyang sunat Aidilfitri, sunat Aidilfitri kita disunatkan makan dulu. Makan dulu pagi tu sebelum sembahyang raya. Kan? Alas perut sebab nak bezakan pagi Aidilfitri dengan pagi Ramadan. Tapi pada pagi Aidil Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa dulu sampailah sembahyang raya dah selesai, barulah makan. Tapi dinasihatkan kepada tuan imam janganlah bawa ayat panjang-panjang pagi tu, kan? Dah baca khutbah lagi, kan? Khutbah pun biasa sekejap je. Kalau kita dengar pun sikit dalam 10-15 minit je, tak lama pun lah. Kok gagap pun lah imam tu, paling lama pun setengah jam lah, tak adalah lama pun, kan? Iya tuan-tuan, kan? Kena tahu. Kita pun besok jangan lupa, siapa yang boleh puasa, puasalah besok. Kan? Dah mula dah puasa sunat tarwiyah, kan? Yang mana kita ni orang dah bersiap sedia nak berangkat pergi ke Arafah, kan? Lepas tu puasa Arafah pula, puasa sunat Arafah pada sehari sebelum raya. Jadi kita buatlah tuan-tuan, mana yang boleh buatlah. Puasa sunat tarwiyah dengan puasa sunat Arafah ni, ada yang dah puasa pada itu. Saya dah puasa dah daripada itu, daripada 1 Zulhijjah dah puasa dah. Lepas tu hari Kompek tu dah tak tahan mana makan pula, kan? Dah tak berhenti pula makan. Macam tu lah, kan? Tapi besok kita start lah balik, kan? Bukan senang tuan-tuan puasa tarawih dengan puasa Arafah ni. Dengan tahap ada keliling kita ramai yang tak puasa, kan? Tapi itulah ujian dia, kan? Itulah ujian dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara tenungan makrifat tu, saya faham. Cara pandang tanung tapat itu, kan? Saya faham dah tu, insya-Allah. Saya memahami, saya pun kebetulan daripada jauh, lapar pun lapar juga ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah ada kelapangan nanti di lain masa kita datang lagi, insya-Allah. Datang lagi, buatlah ceramah kat Bera je satu hari macam. Satu hari Bera, pagi Bera, petang Bera, malam Bera, baru syok, kan? Kan? Tapi hari ni alhamdulillah, malam tadi lagi saya dah sampai di Kuantan. Pagi tadi di Kuantan Medical Center. Petang tadi Masjid Daerah Raub. Malam ni di Bera.
Terima kasih banyak atas kesudian. Mudah-mudahan bak kata orang cantik dipandang, rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak masjid menjemput rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib, atas meja